Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk hari ini, cikgu akan memberi panduan kepada kamu semua untuk pelaksanaan kajian kes sejarah tingkatan 1. Cikgu harap semua pelajar boleh dengar dengan teliti dan faham bagaimana untuk membuat kajian kes. Wajib kepada semua pelajar untuk membuat kajian kes sejarah ini kerana 20 markah akan diambil untuk pemarkahan dalam PT3. Jadi, kajian kes ini sangat penting kepada pelajar untuk buat bagi mendapat 20 markah untuk mendapat markah penuh dalam PT3. Jom kita lihat perkara apa yang perlu ada dalam laporan tersebut. Okey, kajian kes ini ibaratnya seperti kamu perlu membuat buku skrip. Okey, jom kita tengok apa yang perlu ada. Yang pertama mesti ada pendahuluan. Yang kedua objektif. Yang ketiga kaedah kajian. Yang keempat hasil dapatan. Yang kelima kesimpulan dan cadangan. Yang keenam lampiran dan yang terakhir mesti ada rujukan. Okey. Bagi pendahuluan, hasil dapatan dan juga kesimpulan dan cadangan, pelajar mesti tulis dalam penulisan esei seperti karangan. Jelas? Okey, untuk objektif, kaedah kajian dan lampiran serta rujukan, pelajar perlu tulis dalam nombor. Okey, jelas? Okey, mari kita tengok peraturan dalam menyediakan kajian kes. Yang pertama, maksimum hanya 5 muka surat sahaja. Yang perlu ditulis ialah muka depan sahaja. Maksudnya kalau kertas kajang yang awak guna, tulis muka hadapan sahaja. Muka di belakang tak perlu tulis. Okey, yang kedua, lampiran tidak dikira dalam 5 muka surat tersebut. Okey, ianya ditulis dalam bentuk esei. Yang cikgu bagi tahu sebentar tadi, ada yang esei dan ada yang dibenarkan untuk tulis dalam nombor. Okey, yang keempat, mesti ditulis menggunakan tangan 100%. Okey, mesti tulis dengan tangan, tak boleh menggunakan komputer. Dan yang kelima, kajian kes yang telah selesai perlu di-stapler di tepi kertas. Tak perlu binding, tak perlu tape dan sebagainya. Hanya perlu stapler sahaja. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Ini ialah tajuk kajian kes. Okey, pelajar diberi pilihan untuk memilih salah satu tajuk sahaja. Okey, cikgu bagi 2 tajuk. Jadi pelajar hanya diberi pilihan untuk memilih salah satu sahaja. Okey, tajuk yang pertama ialah Tamadun Yunani merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Tajuk yang kedua, peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Jadi, pelajar diberi pilihan untuk pilih salah satu sahaja untuk membuat kajian kes. Okey, mari kita tengok contoh panduan kajian kes. Para pelajar boleh melihat contoh kajian kes yang cikgu sediakan sebagai rujukan untuk membuat kajian kes masing-masing nanti. Okey, cikgu harap semua dapat faham dan jika ada persoalan boleh tanya cikgu selepas ini. Okey, mari kita tengok contoh kajian kes untuk tajuk yang pertama. Okey, iaitu Tamadun Yunani merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Okey, yang pertamanya ialah penyataan masalah. Penyataan masalah ini adalah tajuk yang cikgu bagi tadi. Okey, ini ialah pendahuluan. Okey, ini adalah pendahuluan. Okey, awak boleh tengok dalam buku teks juga. Okey, pengembangan idea. Okey, ini ialah hasil dapatan yang mana awak boleh menceritakan iaitu jelaskan perkembangan sistem demokrasi di Athens. Okey, boleh tengok dalam buku teks, buat dalam satu esei. Okey, yang kedua terangkan ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Yang ketiga huraikan fungsi badan pemerintahan dan juga pentadbiran di Athens.
Dan yang keempat, Malaysia adalah salah satu sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Jelaskan kebaikan amalan demokrasi di negara kita. So, pengembangan idea ini ialah hasil dapatan. Okey, yang mesti ditulis dalam bentuk esei. Objektif kajian. Okey, membina objektif merangkumi pengetahuan, kemahiran dan juga nilai menggunakan kata kunci yang berikut. Okey, mesti ada memahami, mengetahui, menghurai, menganalisis, menyatakan, mengkaji, memenuhi, memberikan dan mana-mana kata kerja yang dirasakan sesuai. Sebagai contoh, objektif kajian yang pertama ialah menjelaskan perkembangan sistem demokrasi di Athens. Yang kedua, menerangkan ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Yang ketiga, menghuraikan fungsi badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Dan yang keempat, menjelaskan kebaikan amalan sistem demokrasi di negara kita. Okey, seterusnya ialah kaedah kajian. Okey, kaedah kajian cikgu nak kamu buat paling minimum 2 kaedah yang kamu gunakan untuk mencari sumber-sumber bagi melaksanakan kajian tersebut. Okey, sebagai contoh, kaedah perpustakaan yang mana ada pembacaan buku dan juga buku ilmiah. Di bawah ni awak kena terang sikit lah. Okey, saya telah menggunakan kaedah perpustakaan iaitu dengan membuat pembacaan buku. Antara buku yang saya telah kaji ialah sekian-sekian. Awak kena cari dan nyatakan buku apa yang awak guna. Kaedah kedua ialah kaedah pemerhatian iaitu melalui YouTube. Sebagai contoh. Saya telah membuat kaedah pemerhatian dengan melayari YouTube. Dengan menonton saluran apa-apa saja yang berkaitan dengan kajian tersebut. Dan yang ketiga ialah kaedah melayari internet. Saya telah melayari internet pada laman sesawang sekian. Awak kena nyatakanlah apa laman sesawang tersebut dalam kaedah ini. Mesti terangkan di bawah. Okey. Seterusnya, rujukan dan juga sumber. Maksudnya awak kena nyatakan rujukan apa yang awak guna. Sebagai contoh, buku ilmiah. Apa buku tersebut? Nyatakan. Majalah apa? Akhbar apa? Apa-apa saja yang tersenarai di sini. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah lampiran. Lampiran tu maksudnya apa-apa saja gambar, apa-apa saja yang ingin awak lampirkan dalam kajian tersebut. Jadi ini ialah contoh untuk tajuk yang pertama. Okey, ini ialah contoh kerangka kajian kes untuk tajuk yang pertama. Okey, iaitu tamadun Yunani tadi. Okey, so tajuk kajian yang cikgu bagi tadi, penyataan masalah. Okey, objektif kajian. Okey, calon dikehendaki menulis objektif kajian dalam bentuk karangan, iaitu esei. Okey, melalui kajian ini saya dapat menghuraikan perkembangan sistem demokrasi di Athens. Okey, dapat menjelaskan ciri-ciri sistem demokrasi di Athens, membandingkan sistem demokrasi di Athens dengan sistem demokrasi di Malaysia, menilai kebaikan amalan sistem demokrasi di Malaysia, melahirkan semangat patriotisme untuk membangunkan negara Malaysia. Objektif kajian. Calon dikehendaki menulis kaedah kajian dalam bentuk karangan. Okey, sebenarnya untuk kaedah kajian saya juga benarkan untuk awak tulis dalam nombor untuk setiap satu lah. Okey, saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat terperinci. Antara kaedah yang saya gunakan ialah dengan melayari internet untuk mencari maklumat. Awak nyatakan internet apa, laman sesawang apa yang telah awak gunakan. Yang kedua, mencari maklumat menerusi buku ilmiah. Nyatakan buku apa yang awak gunakan untuk mencari maklumat tentang kes tersebut. Dan yang ketiga, menonton video ataupun dokumen. Seperti awak menonton video, menonton YouTube, masukkan dia punya URL dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah panduan laporan kajian. Ini ialah dapatan kajian
Maksudnya hasil dapatan yang awak dah buat kajian tadi. Ini ialah pengenalan. Semua ni mesti ditulis dalam bentuk esei, karangan. Pengenalan. Tamadun Yunani berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Awak buat dalam karangan adanya penanda wacana untuk sedapkan lagi penulisan awak. Sampailah negara dunia pada hari ini. Okey. Soalan yang kedua, perkembangan sistem demokrasi di Athens. Okey, so awak ceritakan juga, jadikan dia dalam satu esei. Semuanya awak boleh dapatkan dalam buku teks juga sebenarnya. Ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Okey, ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Yang ini kita ada dah belajar Dewan Perhimpunan, majlis, magistrat dengan juri. Semua ni awak kena tulis dalam bentuk esei. Okey, mesti lebih daripada 150 patah perkataan. Yang terakhir tadi ialah perbezaan sistem demokrasi di Athens dengan sistem demokrasi di Malaysia. Semua kena tulis dalam bentuk esei. Jangan bimbang, yang ini nanti cikgu akan bagi kepada awak semua untuk jadikan rujukan. Okey, rumusan. Rumusan ni juga kena tulis dalam bentuk esei. Mesti ada unsur patriotisme, nilai murni dan juga iktibar. Apa harapan ataupun apa cadangan daripada awak. Semua tulis dalam bentuk esei. Seterusnya ialah rujukan. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Rujukan melalui buku ilmiah. Nyatakan buku tersebut. Orang sumber, nyatakan siapa, tinggal di mana, umur berapa. Dan juga internet. Nyatakan dia punya URL. Dan juga yang terakhir ialah lampiran. Okey, mari kita tengok contoh tajuk untuk yang kedua. Peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Okey, kita tengok bagaimana cara penulisan kajian kes untuk tajuk ini. Okey, yang pertama ialah mesti ada laporan, tajuk laporan penyataan masalah yang cikgu bagi tadi. Okey. Objektif kajian mesti ada 3 objektif. Okey, yang pertama mengkaji perkembangan seni bina yang ada dalam tamadun Rom, membandingkan seni bina yang ada dalam tamadun Rom dengan zaman moden. Dan yang ketiga, kepentingan seni bina kepada tamadun Rom. Ini objektif. Kaedah kajian. 3 kaedah yang kita gunakan. Yang ni dibagi 5, so awak boleh pilih lah. Melalui pembacaan. Saya telah membuat kajian ini dengan menggunakan kaedah pembacaan. Saya telah membaca buku apa. Awak nyatakan buku apa. Okey, yang kedua melalui media massa. Okey, yang ketiga melayari internet. Yang keempat kajian perpustakaan. Dan yang kelima temu bual orang sumber. Yang ni jika ada lah. Okey, awak kena nyatakan dan ulas sedikit berkenaan dengan kajian kaedah yang awak telah gunakan. Okey, dapatan kajian. Okey, mesti tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Okey, mesti ada pengenalan. Okey, pengembangan idea. Okey, yang mana kita tengok balik semula kepada objektif tadi. Mengkaji perkembangan seni bina yang ada di tamadun Rom. Yang ini awak betul ceritakan mengenai dengan jenis seni bina, asal-usul, fungsi, bukti kemunculan seni bina. Yang ini semua ada dalam buku teks. Awak boleh cari juga dekat rujukan-rujukan yang lain. Okey, yang kedua membandingkan seni bina yang ada dalam tamadun Rom dengan zaman moden ini. Yang ini pun awak boleh tengok dalam buku teks dan cari rujukan-rujukan lain. Yang ini sebagai contoh sahaja. Tapi boleh jadikan rujukan untuk awak. Okey, yang ketiga kepentingan seni bina kepada tamadun Rom. Melalui penyebaran agama, perdagangan, ilmu pendidikan, kesultanan dan juga pentadbiran. Ini pun sebagai contoh sahaja. Awak boleh cari banyak lagi kepentingan seni bina kepada tamadun Rom dengan sumber-sumber yang lain. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dan juga rumusan. Okey, pengetahuan yang awak dapat daripada kajian dan juga nilai yang terdapat dalam membuat kajian tersebut. Dan mesti menyatakan cadangan. Yang ini semua mesti dalam bentuk esei.
Okey, lampiran. Mesti ada gambar ataupun bahan fotostat daripada sumber-sumber yang awak cari tadi. Okey, antara rujukan, okey, kita ada buku ilmiah. Nyatakan buku tersebut. Siapa penulis dia, berapa umur dia dan penerbitnya. Okey, majalah apa? Kalau ada suruh khabar, nyatakan jurnal, internet. Okey, Wikipedia dan juga Blogspot tidak diterima. Ingat jangan ambil yang tu. Rencana, okey, buku teks apa yang awak gunakan. Okey, nyatakan sahaja. Okey, video, YouTube, nyatakan URL dia. Dan juga orang sumber. Okey, so ini ialah langkah-langkah untuk awak buat kajian kes sebenarnya secara carta. Yang pertama, mula-mula kita kena buat penyataan masalah. Tajuk tadilah. Okey, kajian literature. Yang ni maksudnya awak mengkaji kaedah, mengkaji penulisan-penulisan sebelum ni. Seperti mana yang cikgu tunjuk ni, awak boleh jadikan sebagai rujukan. Objektif kajian. Nyatakan objektif kajian awak untuk cari apa sebenarnya dalam kes ini. Kaedah kajian yang digunakan, okey, sumber rujukan, menganalisis data dan juga masa ni lah baru awak buat laporan kajian. Pastikan ketujuh item yang perlu ada dalam kajian kes ini lengkap dalam folio awak nanti. Buku skrip yang awak dah siap nanti. Bila dah siap, awak kena stapler saja dan boleh hantar kepada guru. Okey? Jelas? Mari kita tengok contoh hasil kajian kes yang telah siap oleh sahabat kamu dari Sekolah Seri Garing. Okey, so ini contoh dia, kamu boleh jadikan sebagai rujukan nanti, okey? Okey, yang pertama mesti ada logo sekolah. Lagi cantik ada logo sekolah. Okey, kajian kes KSSM tingkatan 1 tahun 2021. Tajuk yang kamu pilih tadi, nama kelas dan juga nama cikgu sejarah. Okey, mesti ada jadual kerja sebenarnya yang pertama. Okey, jadual kerja ni mesti ada bilangan perkara, tarikh pelaksanaan dan juga tanda tangan murid. Maksudnya, apa yang awak buat, awak kena nyatakan. Contoh yang pertama awak kata, okey, membuat objektif kajian. Iaitu pada 17/7/2021. Tanda tangan awak kat sini. Yang kedua, membuat kaedah kajian. Yang pertama, okey, tarikhnya ialah 18/7/2021. Tanda tangan sampailah awak dah tulis selesai membuat kajian kes dan hantar kepada guru. Tarikh pelaksanaan contohnya 25 Julai 2021. Tanda tangan. Okey, jadual kerja ni sangat bagus dan ada markah di sini. Maksudnya kita nampak flow awak buat kerja tersebut. Okey, yang kedua ada pendahuluan. Tengok semua tulis dalam esei. Okey, objektif kajian, kaedah kajian. Dinyatakan dekat mana dekat mana bahan-bahan yang digunakan. Okey, kaedah, dia buat pemerhatian, okey, dan sebagainya. YouTube dan sebagainya. Nyatakan di sini. Okey, hasil dapatan. Ini adalah dapatan yang dia dapat daripada hasil kajian-kajian tadi. Okey. Dan juga yang terakhir ialah kesimpulan. Semua mesti tulis dalam bentuk esei dan tulis tangan 100%. Ini dibuat komputer, jangan ikut. Yang ini mesti bertulis tangan. Lampiran. Ini apa saja yang awak fotostat ataupun gambar-gambar yang berkaitan dengan kajian awak. Dan yang terakhir ialah rujukan. Okey, buku apa, laman sesawang apa. Jadi pastikan ini semua mesti 5 muka surat sahaja. Okey. Muka surat di hadapan saja, tak perlu tulis di belakang. Okey, terima kasih. Selamat membuat tugasan.